Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan aplikasi bagi prinsip Pascal. Jadi salah satu peralatan yang biasa kita gunakan ataupun mungkin kita tak pernah gunalah, kita pernah lihat orang gunakan yang mana ia mengaplikasi prinsip Pascal, iaitu alat yang ini yang kita panggil sebagai hydraulic jack ataupun dalam bahasa Melayu adalah jack hidrolik. Okay, jack hidrolik ini dia menggunakan ataupun dia mengaplikasikan prinsip Pascal. Jadi macam mana dia berfungsi, seperti yang kita biasa lihat adalah dia akan sebagai contoh pomen ataupun mekanik, dia akan menggerakkan ini ke atas dan ke bawah. Okay, dia punya pemegang ini dia tolak atas dan tolak bawah, dan kemudian apa yang berlaku adalah dekat bahagian ini dia akan tertolak semakin ke atas. Okay, jadi biasanya kita letakkan dekat atas kereta, dan bila kita tolakkan dekat sini, maka jack dekat sini dia akan makin naik lah. Okay, jadi kita boleh angkat kereta itu ke atas untuk kita tukarkan tayar sebagai contoh. Okay, tayar kereta kita boleh tukarkan kalau kita tolak dia naik ke atas. Jadi persoalannya adalah bagaimana jack ini berfungsi. Okay, bagaimana kita nak kaitkan dia dengan prinsip Pascal. Okay, secara ringkasnya dekat jack hidrolik ini kita ada dua benda lah, iaitu dekat bahagian ini, okay, dekat bahagian pemegang ini dia sedang menolak satu bendalir. Okay, ingat prinsip Pascal ini dia berkaitan dengan bendalir. Okay, dia kata bahawa tekanan yang dipindahkan dalam bendalir yang tertutup. Okay, tekanan dia adalah sama. Jadi dekat dalam ni dia ada bendalir, yang mana bendalir yang digunakan adalah hidrolik. Dan kemudian dia disambungkan dengan jack dekat ujung ni. Okay, jadi jack dekat ujung ni dia akan bergerak bila kita tolak yang ini ke atas dan ke bawah. Jadi kita wakilkan dia punya pemegang dan jack ini, yang dekat bahagian ini kita wakilkan dengan yang ini, iaitu yang kecil ini, dan dekat bahagian jack ini kita wakilkan yang besar ini. Okey, jadi bagaimana dia berfungsi? Kaedah dia berfungsi adalah, daripada prinsip Pascal kita kena ingat beberapa benda lah, iaitu yang pertama dia adalah bendalir yang tertutup. Okey, cikgu dah beritahu dah yang sebelum ni, bendalir yang tertutup, dan kemudian dia tekanan dia adalah seragam. Okey, tekanan seragam. Lagi satu adalah pada semua arah. Okey, tekanan ini adalah dipindahkan pada semua arah. Jadi macam mana kita nak kaitkan tiga kata kunci daripada prinsip Pascal ini adalah dengan kita melihat pada situasi yang inilah. Okey, kita wakilkan situasi ini ke dalam rajah yang lebih ringkas. Okey, jadi untuk situasi ini kita ada dua omboh, iaitu omboh yang pertama dekat sini dan juga omboh yang kedua dekat sini. Omboh ni maksudnya dia tutup dan kita boleh tolakkan dia ke bawah. Okay, yang ini pun sama, dia boleh tolak ke bawah ataupun naik ke atas. Dan dekat dalam ini kita isi dia dengan hidrolik. Okay, hidrolik. Biasanya kita gunakan hidrolik lah, dia ada sebabnya, iaitu hidrolik ini dia susah untuk dimampatkan ataupun dia akan dipindahkan lah. Okay, tekanan dia dipindahkan secara seragam. Okay, hidrolik ini berbezalah dengan bendalir yang lain. Sebagai contoh, kalau air pun dia kurang dia punya tekanan yang dipindahkan secara seragam, sebab dia ada tekanan yang dipindahkan ke dalam air. Dan lagi satu adalah hidrolik ini dia susah nak membentuk bubble lah, buih-buihan dekat dalam hidrolik ini. Okey, jadi bila kita ada situasi ini yang mana kita isikan sepenuhnya dengan bendalir, jadi dia adalah bendalir yang tertutup, dan kita kenakan tekanan pada omboh yang di sebelah kiri ini. Okay, jadi kita biasanya kita akan kenakan tekanan pada omboh yang kecil. Okay, jadi kita wakilkan dia punya luas dia sebagai A1 dan yang ini luasnya sebagai A2. Okay, kemudian apa yang kita buat adalah kita kenakan daya pada omboh yang pertama. Okay, kita wakilkan dengan F1, iaitu dekat jack hidrolik ini kita kenakan F1 di sini. Okay, daya yang pertama F1. Jadi daripada prinsip Pascal ini untuk tekanan seragam, maksudnya tekanan yang kita kenakan dekat sini akan sama dengan tekanan yang kita kenakan dekat A2. Okey, jadi bila kita tolak ke bawah, maka dia akan ada tekanan lah ke semua arah. Okey, semua bahagian dalam jack ini dia merasai tekanan yang sama, tapi yang boleh bergerak hanyalah dua benda ini. Okey, omboh yang pertama dan yang kedua. Disebabkan kita dah tolak omboh yang pertama, maka yang hanya boleh bergerak adalah omboh yang kedua. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan persamaan dia? Macam mana kita nak tahu berapa banyak omboh yang kedua ini bergerak? Kita gunakan
tekanan yang seragam dan semua arah. Okey, tadi cikgu dah terangkan semua arah. Sekarang ini kita tengok pada tekanan yang seragam. Okey, tekanan yang seragam maksudnya tekanan yang kita kenakan pada omboh yang pertama akan sama dengan tekanan pada omboh yang kedua. Maksudnya, okey, dekat sini kita dah kenakan tekanan. Dekat sini pun dia akan rasa tekanan lah, tapi dia akan tolak ke atas. Okey, bukan tolak ke bawah sebab tekanan dia dipindahkan secara seragam. Jadi dipindahkan ke atas lah dekat sini. Jadi P2 ke atas. Dan prinsip Pascal kata bahawa tekanan itu seragam ataupun tekanan dia sama. Jadi P1 sama juga dengan P2. Tekanan dekat omboh yang pertama sama dengan tekanan dekat omboh yang kedua. Itu konsep prinsip Pascal. Okay, itu konsep yang utama untuk prinsip Pascal. Dan yang seterusnya kita tahu bahawa tekanan yang dikenakan, tekanan adalah sama dengan F per A. Okay, ini pun cikgu dah ajarkan dalam video yang pertama, tak salah cikgu. Okay, F per A. Jadi, dekat bahagian yang pertama ini, omboh yang pertama, P1 akan sama dengan daya yang dikenakan iaitu F1 bahagi dengan A1. Jadi, kita akan dapat F1 bahagi dengan A1. Okay, sama dengan P2. Jadi, P2 ni apa? P2 adalah daya yang disebabkan tekanan tadi, maka dia akan hasilkan daya iaitu F2 bahagi dengan A2. Okay. Jadi inilah kalau soalan yang berkaitan dengan pengiraan, inilah pengiraan yang melibatkan prinsip Pascal. Okey, ini untuk formula bagi prinsip Pascal. Tapi cikgu nak ingatkan balik, dia punya konsep asas dia adalah tekanan yang dipindahkan adalah sama. Okey, ini konsep dia. Tekanan dalam bendalir yang tertutup akan dipindahkan secara seragam pada semua arah. Okey, dalam video yang seterusnya kita akan lihat soalan yang mana kita akan gunakan prinsip Pascal ini untuk kita selesaikan soalan tersebut.